Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Saya mendoakan agar anda semua bahagia dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar saudara Mat Otai Harun, saudara Fui, how are you? Selamat malam. Saudara Syuhami Megat Ridwan, Waalaikumsalam. Salam perjuangan juga buat semua teman-teman, kata Syuhami. Saudara Aizan Ahmad, saudara Mustafa Ilyas, saudara Tungku JB, dari JB ke ni? Saudara Hasan Ismail, saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Muhammad Rashdi, apa khabar di? Saudara Ismail Ibrahim, saudara Muhammad Yusof. Suara saya jelas ya? Semoga saya harap suara saya jelas, loud and clear nampak. Mudah-mudahan tak ada gangguan. Saudara Muhammad Effendi, saudara Ahmad Mohaini, saudara Muhammad Arizal, saudara Kamaruddin Dinas, saudara Khairuddin Saleh, saudara Putra Shah dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan santuni usai pencerahan saya nanti. Baik saudara, seperti biasa, benda yang tak suka terpaksa saya buat juga, iaitu memberi laporan tentang kedudukan COVID-19. Hari ini hari Ahad, hari Minggu, sepatutnya kita bersantai. Tapi nampak gayanya virus corona dia tak reti cuti lah gemaknya. Dia masih terus mengganas. Kerana walaupun ada penurunan sebab semalam 22,266, tapi jumlah hari ini juga agak tinggi, iaitu 19,807. Menjadikan jumlah terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona sudah 1,555,093 orang. Dan kematian pada hari ini sahaja saudara adalah 232. Jadi kesan daripada jumlah tersebut menjadikan jumlah keseluruhannya adalah 14,168 warga kita yang tewas kesan daripada virus corona. Di Perlis nampak gayanya Pak Nazil meningkat lah. Semalam 38, hari ini 54. Dia dah turun dah baik semalam, tapi hari ini naik balik. Begitu juga di Kedah. Mungkin gamaknya hujan, musim sejuk. Semalam 1,880 dia turun, tapi hari ini dia naik melonjak balik 1,948. Di Pulau Pinang juga meningkat. Penurunan semuanya turun, tapi di Pulau Pinang meningkat. Semalam 1,459, hari ini 1,505. Alhamdulillah di Perak susut daripada 946 kepada 703. Begitu juga di Selangor, semalam 7,011, hari ini susut 5,379. Di Bola Persekutuan, Alhamdulillah tidak ada angka ribuan, semalam 1,220, hari ini 999. Dan di Putrajaya susut daripada 41 kepada 24. Cuma di Negeri Sembilan ada nampak tanda-tanda peningkatan balik. Dah elok dah susut tu, daripada 608, semalam dia 405. Tapi hari ini 508. Di Melaka, Alhamdulillah dia susut balik. Alhamdulillah. Semalam 882, tapi hari ini 558. Begitu juga di Johor, ada nampak susutnya. Bila semalam 1,558, hari ini 1,391. Di Pahang juga susut daripada 664 kepada 598. Tak banyak susutnya pun. Di Terengganu juga meningkat rupanya. Daripada 495, hari ini 534. Warga Terengganu berhati-hati, laksanakanlah penjarakan sosial, jaga kebersihan. Di Kelantan masih terus meningkat. Walaupun semalam ada susut 1,039, hari ini 1,196. Saya gerun tengok di Kelantan ni sebab angka ribuannya 5 hari berturut-turut. 1,271, 1,281, semalam 1,039, hari ini 1,196. Di Sabah walaupun ada susut tapi terlalu sedikit. Kerana semalam 2,651 dan hari ini 2,638. 4 hari dah Sabah ni 2,000 lebih, saudara. Cuma Labuan nampak gayanya Alhamdulillah semalam 9, hari ini 4. Di Sarawak juga nampaknya ada sedikit susut. Semalam 1,964, hari ini 1,772. Itu daripada keseluruhan negeri ke negeri laporan yang saya dapat berikan. Dan jumlah untuk hari ini, jumlah keseluruhan bulan Ogos, saudara, bulan kemerdekaan, sudah pun mengatasi bulan lalu.
Sebab bulan lepas jumlah keseluruhannya 361,293. Tetapi hari ini 22 Ogos, jumlah keseluruhan untuk bulan Ogos sudah 441,821 orang warga yang dijangkiti oleh virus corona. Itulah laporan yang sempat saya berikan kepada saudara. Semoga kita sentiasa berhati-hati dan menjaga penjarakan sosial. Laksanakan, siapa nak pergi vaksin tu vaksinkanlah. Lakukanlah vaksinasi sebagai perisai untuk kita. Bukan ubat untuk perisai diri kita supaya tidak dijangkiti oleh virus corona. Tazkirah pendek kita hari ini saudara Noraidah, Ishak Mazin, saudara Mak Adrin, Rosinin Korongot di Sabah. Salam. Dia ini tazkirah singkat kita hari ini adalah tentang pemimpin yang bekerja untuk rakyat. Daripada Qatadah dari Abu Al-Malik bahawa Ubaidullah bin Ziyad yang mengunjungi Maqil bin Yasar ketika ia sedang sakit, Maqil kemudian berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku ingin menceritakan kepadamu sebuah hadis. Kalau bukan kerana aku berada di ambang kematian, nescaya aku tidak akan menceritakannya kepadamu." Kerana kata ini Maqil, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pemimpin pun yang mengurus perkara kaum muslimin, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh bekerja untuk mereka dan menasihatinya, kecuali dia pasti tidak akan masuk syurga bersama mereka. Ini bahaya saudara. Jadi pemimpin kalau tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab, tiada jaminan syurga untuk mereka. Kerana setiap pemimpin perlu bertanggungjawab dan bekerja bersungguh-sungguh memberi khidmat dan memberi nasihat untuk orang yang berada di bawahnya. Dan sebagai pemimpin, perlulah sentiasa memikirkan bahawa seluruh tanggungjawab dan amanah yang dipikul oleh mereka akan dihisap oleh Allah SWT satu persatu secara terperinci di akhirat kelak. Kerana itulah pemimpin perlu bersungguh-sungguh menjaga kebajikan, keperluan, kasih sayang, keselamatan, keselesaan dalam kalangan kaki tangannya ataupun rakyat yang dipimpin. Bukan hanya penyokong yang memilihnya sahaja. Ini juga kepada sebagai ketua keluarga pun sama juga. Ketua keluarga itu adalah pemimpin. Kerana Rasulullah memberi amaran kepada pemimpin yang tidak bersungguh-sungguh bekerja mengurus rakyat di bawah kepimpinannya dengan tiada jaminan syurga. Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab pernah berkata, andainya seekor kambing berjalan mencari makan dari Madinah ke Kufah dan patah kakinya di pinggir sungai Dajlah, lalu mati lantaran jalannya rosak, aku takut Allah SWT akan mempertanggungjawabkan ke atasku. Kambing pun kalau jalan itu rosak, dia patah kakinya, maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu merasa takut dia akan dihukum. Jadi ingatlah saudara, bagi mereka yang dilantik sebagai pemimpin, tidak kiralah di peringkat mana sekalipun, menteri ke, Perdana Menteri ke, wakil rakyat, pegawai kerajaan dan semua siapa saja, anda wajib melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan bersungguh-sungguh. Bersamalah kita memacu negara kita ini ke negara yang lebih sentiasa dalam rahmah Allah SWT. Baik saudara, yang ini kita masuk mutiara kata kiriman sahabat saya, saudara Hibil Hasan. Terima kasih Bil atas mutiara kata yang indah. Katanya, bahagia itu tidak semestinya kita menunggu untuk jadi kaya, untuk dinikmati dan bahagia. Dan kalau kita pandai bersyukur dengan apa yang kita ada, pasti kita juga akan merasa bahagia. Jadi bahagia tidak terletak kepada kekayaan, saudara. Terima kasih saudara Hibil atas kiriman mutiara kata-kata yang cukup indah dan untuk kita fikirkan bersama saudara. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ingat, kalau negara berbelanja tanpa had, kita akan menuju kemuflisan. Dan besok hari Isnin, teman-teman yang berurusan dengan kumpulan wang simpanan pekerja, saya mendoakan agar saudara memperolehi apa yang anda minta daripada kumpulan wang simpanan pekerja, kerana itu adalah wang kita ya. Saudara Mustafa Hamid, terima kasih. Saudara Muhammad Rizal, ada kemungkinan tak PM macam jadi puppet? Sabar saudara. Sabar saudara. Dan tajuk bicara kita malam ini, pahat dan tukul kuat berbunyi. Pahat dan tukul
kuat berbunyi. Saya harap anda faham maksud saya itu. Sebelum saya memberi pencerahan tentang apa yang saya maksudkan dengan pahat dan tukul kuat berbunyi, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Bunyinya kuat, kereta bertuh. Bertuh ni saudara, ini orang belah-belah utara ni, bertuh ni berlanggar, aksiden. Sebab tu saya suka Pak Nazil ni. Ayat-ayat yang digunakannya kadang-kadang tak ada dalam dictionary kita, tapi boleh digunakan bahasa pasar, bahasa harian. Ini orang Kedah, orang Perlis, orang Pulau Pinang pun rasanya menggunakan ayat ini. Bunyinya kuat, kereta bertuh. Sibuk bertelagah, kereta ke kiri. Peraturan dibuat untuk dipatuh. Pemimpin menyanggah, mementing diri. Jadi kita buat peraturan, sepatutnya dipatuhi. Tapi masalahnya kadang-kadang pemimpin yang menyanggah. Dan mereka ini adalah orang yang di kalangan yang mementingkan diri. Itu kata Pak Nazil. Rangkap kedua kata Pak Nazil, pagi hari ke sawah padi, selepas sarapan tak sempat duduk. Ingatlah diri si ular lidi, apabila berdepan si ular senduk. Ini beliau mengingatkan pada pimpinan sekarang ni, kita ni ular lidi saja. Jangan rasa diri itu besar. Takut sebab kita berhadapan dengan ular senduk yang anytime boleh menelan ular lidi. Itu kata Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang penuh pengertian. Saya juga menerima 2 rangkap pantun daripada sahabat saya daripada Kelantan, saudara Pak Azmi Muhammad. Eloklah kita santun juga. Ini pantun saudara Azmi dari Kelantan, katanya, pucuk putat sudah layu, pucuk pauh sedang kembang. Jangan merendah martabat Melayu, bijak bicara akhirnya kecundang. Jadi dia seorang pejuang. Dia tidak mahu melihat orang merendahkan ataupun merendah-rendahkan, memperlekehkan martabat bangsa kita, itu bangsa Melayu. Katanya lagi, manis rasanya buah langsat, manis lagi buah rambutan. Kalau arah dibawa tersesat, cepat-cepatlah kembali ke pangkal jalan. Itu peringatan orang lama ni begitulah. Dia berkias dalam pantun. Terima kasih saudara Azmi atas kiriman pantun yang indah molek. Terima kasih Pak Nazil. Saya bermula bicara kita dengan pantun. Jadi saya mengingatkan kepada saudara, mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke dalam channel YouTube ataupun Instagram dan sebagainya, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab kerana kalau anda melakukan suntingan, maksudnya dipotong sana, dipotong sini, itu saya tak tanggungjawab. Tapi kalau anda gunakan sepenuhnya, tidak ada masalah bagi saya. Kerana kalau dipotong-potong atau dicincang-cincang, lari daripada maksudnya. Ya saudara, ini adalah pencerahan politik yang saya ambil daripada pengetahuan saya melalui media sosial, melalui akhbar, melalui berita arus perdana dan juga melalui pengalaman silam saya untuk saya memberi pencerahan setahu saya. Dan prinsip kita adalah we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan apa saya beri pandangan ini hanyalah sekadar pandangan saya sebagai pencerahan saya. Dan kalau anda mau memberi pandangan dan komen, gunakanlah bahasa yang baik. Sebab semalam ada 2 orang saya nampak. Saya tidak akan mengusir mereka keluar daripada live saya ini ataupun daripada ni. Bagi saya tak apalah, cuma saya bermohon janganlah guna bahasa-bahasa yang sebegitu mencarut. Kita adalah warga cinta damai. Kita menyantuni harmonis bangsa kita. Jangan kita tunjukkan, sebab live saya ini ditonton oleh warga kita, teman-teman kita, perantau-perantau yang berada di luar negara. Mereka juga menonton. Tentulah mereka akan kecewa kerana masih ada lagi generasi yang masih nak menggunakan bahasa-bahasa yang kesat sebegitu. Prinsipnya, kalau tak bersetuju, saya tak boleh kata apalah, tekan off ajalah. Kalau tak bersetuju dengan pencerahan saya, kalau bersetuju, dengarlah. Jadi tak usahlah kita berbalah, boleh berbalah tetapi jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kesat saudara ya. Sebab saya melihat terus terang saya katakan, macam saya katakan semalam, laluan perjalanan politik yang amat-amat Perdana Menteri kita ini penuh dengan berduri dan onak. Jadi sebab saya mendengar tadi ungkapan, kenyataan, ia bukan perutusan ya, saudara, ucapan pertama sebagai Perdana Menteri Abang Long kita ni, kata yang bawa Perdana Menteri dalam putusannya petang tadi, beliau mengumpamakan negara kita ni sebagai sebuah keluarga. Baik niatnya.
untuk menyantun, jadi kasih sayangnya. Tetapi persoalannya tidak dijelaskan keluarga yang bagaimana, Balong. Ada banyak pilihan. Apakah keluarga yang harmonis? Apakah keluarga bahagia? Apakah keluarga cinta damai? Apakah keluarga petani? Apakah keluarga nelayan, keluarga pekebun, ataupun keluarga korporat? Ini tak ada penjelasan. Saya mengharapkan agar teman-teman yang membantu Datuk Ismail Sabri membuat teks ucapan dan sebagainya, perhalusi lagi. Bincang dengan Yang Amat Perdana Menteri apa arahnya. Ini saya katakan dasar polisinya bagaimana? Ke arah mana? Ke arah mana hala tujunya? Sebab saya melihat agak bahaya juga bila kita yang hidup berpaksi kepada perlembagaan dan rukun negara ni pun boleh mereka langgar atas nama kebebasan. Jadi kebebasan bersuara itu, jadi kebebasan itu bagaimana dengan persoalan agama kita? Ini agama negara kita mengamalkan agama Islam, agama Persekutuan. Apakah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri mau menjadikan negara ini is a state land? Semua orang bebas segala-galanya. Ataupun apakah Bang Long nak meletakkan negara kita orang boleh LGBT boleh, budaya Songzang boleh. Dan sebab dalam sebuah keluarga tu macam-macam ada. Kalau diumpamakan, tetapi mesti dinyatakan hala tujunya. Sebuah keluarga yang harmonis, yang tidak mengamalkan budaya negatif. Misalnya, sebab kalau dia kata sebuah keluarga, dalam keluarga tu memang ada penyamun, ada penyangga, ada yang kaki belit, ada. Sebuah keluarga macam-macam. Betul, kahwin dengan berbagai bilang kaum, tapi apakah itu nanti akan mengamalkan budaya Songsang? Jadi bagi saya melihat bahawa kenyataan itu baik, tetapi perlu diperhalusi, perlu diperjelaskan supaya rakyat kita faham mana hala tujunya. Saudara, memang niatnya, saya tahu niatnya baik untuk menyantuni bahawa negara ini sebagai sebuah keluarga. Sebab kita dah ada rukun negara. Apakah mesti dijelaskan berpaksikan perlembagaan dan rukun negara. Rakyat hidup harmonis, sama-sama berusaha untuk membina negara. Jadi saya haraplah teman-teman yang membuat teks ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri perhalusi masa-masa mendatang, bukan sekarang. Saya tahu dalam keadaan tergopoh gapah dalam masa tempoh 1 hari bukan mudah untuk mencari kata-kata, saudara. Jadi begitu juga dengan syabas saya ucapkan apabila Bang Long kata dia nak menangani permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak muda. Kita kena terima inilah masalah sebenarnya. Inilah yang menjadikan core of the problem ataupun intipati kepada permasalahan. Tapi untuk itu perlulah disegerakan blueprint ataupun roadmap ke arah mana kita nak bawa anak-anak muda kita ini. Jangan dibiarkan mereka bersama begitu, sebab sekarang ni anak-anak muda kita sangat tenat. Apakah kita nak melihat anak muda masih lagi berterusan dengan karier sebagai pemandu GrabFood, Panda lah, Grabnya dan sebagainya. Sebab saya agak bersimpati kalau saudara bawa kereta di Kuala Lumpur ni, daripada 10 buah motosikal yang saya lihat, 8 adalah terdiri daripada pemandu-pemandu, pengantar makanan dan sebagainya. Dan mereka bukan anak muda yang sembarangan. Ada yang berkelulusan universiti, ada yang di pilot dan sebagainya. Kita harus bersimpati. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri perlu mencari upaya ke arah itu. Sebab kita keluarga besar. Jangan lupa, kita kalau sebagai sebuah keluarga besar, takkan nak biarkan adik-adik kita terus berhujan berpanas memandu motosikal. Kena cari upayanya. Kan sekarang ni untuk memulakan kembali aktiviti ekonomi, kalau Allah mudah dengan izin Allah SWT, pandemik ini berkurangan, maka perlu dipikirkan tentang modal untuk memulakan kegiatan IKS, iaitu industri kecil dan sederhana. Dan bila kerajaan memberi peruntukan sejumlahnya, betul Saudara Razali Samad, sabarlah Datuk, baru jadi PM. Betul, saya cuma mengingatkan, bukanlah nak tunjuk pandai. Sebab saya dengar tadi tidak habis. Itu maksud saya, supaya kita semua faham. Kita faham kemurnian hati seorang Perdana Menteri untuk melihat rakyatnya baik. Tetapi keperluan itu perlu dilaksanakan. Bukan saya marah, saya tak marah. Kalau saya marah memang saya balun dah tadi. Tidak, saudara. Saudara Syed bin Yahya, dia kata Ismail Sabri play safe.
Saya pun tidak melihat begitu. Beliau mungkin ada sesuatu, tapi jadi bagi saya kalau ini harapan kita, supaya mereka di pejabat PMO tu kalau mendengar live saya ini dapat mencatatkan bahawa pada ini pertama sekali persoalan modal untuk kita memulakan kegiatan AKS, kegiatan ekonomi, sebab tadi disentuh. Jadi bila nak wujudkan pemberian modal dan sebagainya, perlu ada pemantauan. Mesti dilaksanakan. Jangan kita buat kerajaan seperti kerajaan lalu. Sebut saja, tapi itu tak ada laksanakan, tak ada pemantauan. Dan perlu dilihat sikap-sikap pihak bank. Mereka cuma memikirkan soal keuntungan mereka saja. Jadi orang nak memulakan perniagaan balik, perniagaan yang dah rosak, kesan daripada COVID-19, kesan daripada ekonomi yang menurun, mengudum ini, maka perlu pihak bank memikirkan. Jangan go by the law. Jadi perlu ada pemantauan daripada bank negara. Kerana saya khawatir kalau anak muda ini tidak ditangani, sebab bunga-bunga sudah ada. Saya khawatir sebenarnya saya sebab melihat adanya demonstran yang alhamdulillah dapat digagalkan oleh pihak polis. Keadaan hari Sabtu semalam dah meledak pula dah. Jadi kepada anak muda ni bersabarlah, bertenang dulu. Sekarang ni kita ceasefire dulu. Bertenang dulu, kita lihat. Kita beri dalam tempoh sebulan 2 bulan ke arah mana yang bawa Perdana Menteri nak bawa negara kita ini. Jangan sekarang ni. Sebab itu saya katakan dalam perlantikan Perdana Menteri ini, jangan kita melampiaskan kemarahan bila calon yang kita tak dapat. Ini tak boleh. Sebab jawatan seorang saja. Jadi sekarang ni siapa saja ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi Perdana Menteri, okey, kita mengamalkan sifat berlapang dada. Tapi bagi peluang. Jangan terus tak bagi peluang, terus nak buat demonstrasi sana, demonstrasi, tak usah. Sebab masih ada masa lagi. Tadi pun yang Perdana Menteri mengatakan ada tempoh lebih kurang 21 bulan untuk menjalankan melaksanakan pilihan raya umum yang ke-15. This is sesuatu benda yang akan berlaku. Jadi jangan kita hancurkan lagi negara kita yang tenat ini. Kalau ada laku demonstrasi dan sebagainya, untuk apa? Dan kita mendedahkan diri kita kepada jangkitan virus corona dan sebagainya. Jadi saya haraplah anak-anak muda untuk sementara waktu ni ceasefire dulu. Simpanlah amarah anda, simpanlah kekecewaan anda bila kandidat ataupun calon yang anda mahu tidak terpilih sebagai Perdana Menteri. Sabar dulu sebab ada ruangnya bila berlaku pilihan raya umum nanti, bekerjalah habis-habisan. Ini adalah amalan demokrasi. Sebab saya melihat sudah ada bunga-bunga demonstrasi. Dan sesuatu yang paling saya tak suka apabila melihat ada beberapa tulisan yang mencabar tentang Duli Yang Mulia Tuan Agong. Ini kita tak boleh maafkan. Bila mereka mengatakan Agong tak boleh buat begitu, mereka nak memandai-mandai. Kuasa dia lah soal pelantikan ini. Yang sudah tu sudahlah. Kalau saya boleh menerima dengan hati yang terbuka, berlapang dada, mereka juga sama begitu. Kenapa dipertikaikan? Masih lagi saya lihat tulisan-tulisan begitu. Jadi saya harap pihak berkuasa, pihak polis, laksanakan tugas. Kalau mereka menghina Duli Yang Mulia Tuan Agong, laksanakan tugas. We cannot allow. Kita tidak boleh benak. Kita warga cinta damai yang beraung di bawah Duli Yang Mulia Tuan Agong. Raja-raja Melayu. Kena ingat. Jadi saya mengharapkan pihak berkuasa dapat memantau jika ada sebarang tulisan, ada sesuatu isu yang dibangkitkan yang menggambarkan seolah-olah penghinaan terhadap raja kita, maka perlulah diambil tindakan. Saya sendiri berdiri teguh di belakang tindakan pihak polis. There is no tolerate about it. You nak singgung sama kita, okey. You nak usik Perdana Menteri, okey. Tapi jangan sesekali menunjukkan sikap biadab anda pada istana. Kita tak boleh terima yang itu. Sebab saya lihat banyak tulisan-tulisan itu masih lagi bergentayang. Jadi pihak KKM, lihatlah. Jadi kalau kita tak puas hati, jangan keterlaluan. Sebab kita ni warga cinta damai. Dan saya melihat sebenarnya, terus terang saya katakan, bahawa daripada beberapa tulisan, saya memang sebab katakan jalan penuh berliku untuk Yang Mohd Sri Ismail Sabri. Kerana bibit-bibit perpecahan juga wujud. Jadi sebab itulah kalaulah nak disantuni macam setengah orang mengatakan bahawa kembalikan pula perpaduan ummah dan sebagainya. Saya kata forget about it. Lupakanlah. Nak buat macam mana? Dulu UMNO dah santun melalui Muafakat Nasional bersama PAS. Tapi bila diundang PBM, saya kata mengundang ular berbisa masuk ke Kelambu. Sudahlah, tak payah nak berjiwa besar lah konon. Sebab daripada zaman azali lagi, zaman Nabi Allah Adam lagi, gagal untuk menyantuni ukhuwah anak-anak dia.
Habil dan Qabil sanggup berbunuh. Begitu juga saudara lihat tahun demi tahun umat Nabi Nuh ke, umat Nabi Isa ke, umat segala-gala umat, malahan umat Nabi Muhammad berterusan berpecah belah. Pelantikan khalifah pun sehingga berlakunya pembunuhan dalam peristiwa Karbala. Wujudnya pula puak Syiah, puak ini apa yang mengamalkan Islam yang murni. Dia tak payah dipikirkan. Forget about it, teruskan bahtera bangsa kita ini untuk menuju matlamatnya. Soal ni jangan nak santun. Takkan berjaya punya saya ya. Jadi bagi saya lah, lupakanlah. Cuma saya mengharapkan warga PAS di peringkat akar umbi kita menyantuni. Kita dah memeterai dulu perjanjian permuafakatan. Jadi teruskanlah permuafakatan itu, tapi bukanlah dengan semata-mata berdasarkan pada politics. Ni orang kata saya cakap berbelit-belit. Tidak. Saya lebih suka menyantuni bersama-sama dengan warga PAS. Saya tidak menyalahkan warga PAS. Yang saya selalu salahkan lebay-lebay yang di atas tu selepas mereka bertukar. Apabila ada kawan saya kata bila dia punya eko ketayap tu dah ke depan, dah lupa segala-galanya. Saya mengharapkan mereka akan berubahlah. Sebab mereka dah melihat bagaimana perubahan yang berlaku kesan daripada amarah rakyat. Jadi mereka yang berada di anjung kuasa tu semoga kembalilah ke pangkat jalan. Santunilah semula warga PAS di peringkat akar umbi yang kecewa atas tindakan anda melakukan tindakan-tindakan yang memecah belahkan balik warga kita. Jadi UMNO PAS dah okeylah, teruskanlah. Yang lain tu tak payah fikirlah. Saya cakap tak payah fikir. Ini pandangan saya lah. Jadi sebab itu kena ingat bermula daripada tarikh 20 Ogos 2021, kemudian PRU akan datang, Perdana Menteri yang ke-9 tidak boleh gagal kerana banyak tugasan dan halangan sedang menunggu di hadapan. Baik saudara, itu mukadimah saya pada malam ini, dan saya ingin menyantuni tentang apa yang saya maksudkan dengan pahat dan tukul kuat berbunyi. Biasalah bidalan bangsa kita, daya orang Melayu dia kata rumah siap pahat berbunyi. Ini bukan pahat saja berbunyi, tukul dan pahat pun dah berbunyi. Kerana saya melihat sudah ada suara-suara protes apabila kononnya ada ura-ura untuk menjadikan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri ini dikenali sebagai Kerajaan Perikatan Nasional. Kalau ini dilakukan, kena ingat UMNO tidak berada dalam Perikatan Nasional. Dan jangan sesekali nak bawa masuk UMNO dalam Perikatan Nasional. Bahawa kalau itu dilakukan, anda mengundang luka yang dalam itu disimbah dengan percikan air limau dan garam. Jadi bagi saya tak perlu nak sebut ini sebab ini tuntutan. Saya nampak kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pimpinan Bersatu. Mereka mengatakan kerajaan ini adalah Kerajaan Perikatan Nasional. Dengan alasan maka PBM mewakili 71 kursi, sedangkan UMNO Barisan Nasional cuma ada 41 kursi, kata mereka. Bagi saya perlu apa nak diargukan dari segi numbers. Sekarang ni Datuk Ismail Sabri warga daripada UMNO, terpulanglah dia nak kenalkan kerajaan ini sama ada kerajaan rakyat berkeluarga ke, terpulang. Perlu apa nak ditonjolkan juga Perikatan Nasional. Perikatan Nasional rakyat kami warga UMNO tak boleh terima. Itu kalas, full stop, noktah. Tak payah lagi nak cuba-cuba lagi, tak payah, tidak ada keperluan. Kerana saya juga melihat sudah ada usaha-usaha mahu menekan UMNO untuk mengadakan pemilihan parti tahun ini juga. Kononnya sebelum PRU 15. Ini adalah dilaksanakan oleh kumpulan-kumpulan penentang Presiden UMNO. Kerana mereka tak puas hati. Kerana kesan daripada itu akhirnya kerajaan yang lalu tumbang. Kerana mereka berada dalam kerajaan. Ini seolah-olah macam ada sikap dendam. Mereka yang tak dilantik dalam kepimpinan UMNO, jawatan-jawatan dan sebagainya. Jadi mereka kalau boleh nak buang Presiden UMNO dan Zaid Amidi, nak buang Tok Mak Hassan sebagai timbalan. Jadi mereka seolah-olah mahu melakukan tekanan. Ini perlu diingat saudara ya. Sebab bila saya dengar pula satu kenyataan daripada Tan Sri Anwar Musa, boleh bagi warning pula tu, bagi amaran. Wow, hebat. Dia kata bila dia kata bahawa jangan ada kluster presiden gugat Perdana Menteri. Apa maksudnya? Kluster presiden tu adakah kluster presiden daripada PBM?
Apakah kluster presiden daripada PAS? Apakah beliau tujukan untuk kluster presiden UMNO? Memanglah presiden UMNO beliau mempunyai ramai teman-teman, mempunyai ramai sokongan. Jadi bila anda melontarkan kenyataan begitu, masih lagi kita melihat bahawa perbezaan dan perbalahan antara anda dengan presiden berterusan. Punca anda disingkirkan daripada jawatan Setiausaha Agung UMNO, disingkirkan daripada jawatan Setiausaha Barisan Nasional, mestilah kerana ada perbezaan pendapat. Jadi apakah kata dendam? Jadi kenapa boleh menyatakan mengugut ni? Jangan beri amaran ni. Bila kata memberi amaran, itu sebagai ugutan. Janganlah tunjuk hebat. Kena ingat bahawa kerajaan yang anda sokong dulu sudah tumbang. Ini kerajaan baru. Walaupun anda berkeyakinan Datuk Ismail Sabri akan melantik anda semula dalam kabinet, tapi janganlah nak tunjuk, nak agahnya bahawa anda saja yang hebat. Siapa yang nak mengugut? Tak ada siapa. Tak ada siapa nak menentang. Malahan kita Presiden UMNO dengan belapang dada terima. Ahli-ahli Parlimen UMNO setuju Datuk Ismail Sabri. Jadi perlu apa beri amaran dan sebagainya. Boleh pula bahawa semua menteri dalam Kabinet Perikatan Nasional era Tan Sri Muhyiddin katanya akan dilantik semula. Dan dia dah mendoloi pula. Apa matlamatnya? Apakah nak menyelamatkan diri? Apakah beliau sendiri mengugut Presiden? Ataupun mengugut Perdana Menteri? Saya tak tahu. Tapi bila beliau kenyataan begitu, saya kata, kalau keadaan ini berlaku, nampak gayanya anjung kuasa ni masih lagi meledak. Masih lagi tidak stabil. Dan kalau inilah diperagakan, inilah ditunjukkan kepada warga rakyat, saya rasa uyuk nanti. Jadi orang macam ni sepatutnya, sebab saya kata orang macam ni tak ada keperluan. UMNO sendiri dah tak perlu macam ni. Warga akar umbi tak boleh terima. Sebab cara bercakap begitu. Dan lebih menggerunkan saya apabila ketetapan mesyuarat bersatu. Tapi selepas itu dia kata kenyataan media itu palsu. Tapi bagaimanapun sudah ada kenyataan-kenyataan yang sebegitu, kita pun seriau apabila ketetapan mesyuarat bersatu katanya memutuskan agar Datuk Seri Ismail Sabri melantik Azmin Ali sebagai timbalan Perdana Menteri. Terkejutlah warga. Apakah ini ciri-ciri untuk meruntuhkan kerajaan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri? Sebab itu saya katakan pahat dah berbunyi ni, tukul dah berbunyi, gedebum. Kerana bila sebut nama Azmin Ali, rakyat tak boleh terima. Apatah lagi daripada Parti Keadilan. Bagaimana dengan warga UMNO? Takkan kita boleh bersekongkol? UMNO jelas kita tidak mahu bersahabat dengan orang yang khianat. Dan kes masih berterusan. Kita tak mahulah keadaan begitu. Jadi kalau dan saya melihat seolah-olah kalau itu dilakukan, seolah-olah mereka mau menambat kaki Perdana Menteri. Kalau tak ikut, jatuh. Kita tahu bahawa kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri ini adalah satu kerajaan rapuh. Dengan jumlah sokongan cuma ada 114 saja ahli parlimen. Artinya kalau PBM tarik sokongan, maka tumbanglah. Apakah mereka mau balas dendam? Dulu PBM yang memerintah Perikatan Nasional. Dan kali ini bila UMNO, ini nak ajar UMNO. Pula dah. Ini jadi berlarutan. Jika ini berlaku, harapan dulu yang mau Pertuan Agong tidak kesampaian. Yang mahu supaya rakyat menyantuni demi untuk membina kembali negara yang dah rosak. Perlu diingat. Saudara, hari ini suka tak suka kerajaan Datuk Ismail Sabri ini turut disokong oleh Barisan Nasional. Di samping itu ada pula parti PBN di Sabah. Adanya gabungan Parti Sarawak. Mereka ni tidak menyertai Perikatan Nasional. Kalau kerajaan hari ini mahu dikenali sebagai kerajaan Perikatan Nasional, bagaimana kalau GPS daripada Sarawak marah dia tarik sokongan? Terterap juga. Kalau PBS tarik sokongan, macam mana? Ini gambarannya sebenarnya, sebab saya katakan tukul berbunyi gedebung. Jadi saya nampak macam ada sesuatu yang terselit di sebalik Maggie Mee. Ini gagasan pemikiran Perikatan Nasional mahu menonjolkan seolah diri mereka adalah sebagai abang besar. Bila sesuatu dalam satu politik, selama ni orang menuduh bahawa UMNO nak jadi abang besar. Sebenarnya tidak begitu. Jadi sekarang ni berjangkit pula pada Perikatan Nasional nak jadi abang besar. Jadi Datuk Ismail Sabri kena ikut. Kalau tidak nanti tumbang.
Dan ini pasti akan membuatkan ahli akar umbi UMNO memberontak. Tambahan pula, saya tengok kenyataan daripada timbalan Presiden PBM, Saudara Datuk Faizal Azumu, dalam bicaranya yang tersiar pada akhbar Sinar. Dia kata PN ada 77 kursi, sedangkan Barisan Nasional cuma ada 41 kursi. Maka wajarlah kerajaan hari ini disebut Kerajaan Perikatan Nasional. Alamak. Dalam keadaan begini itulah saya kata, macam teringatlah ini pilihan Piramli dalam Tiga Abdul. Apa kenyataan, apa dialog Piramli itu? Kamu dah tahu dia itu penipu, yang kamu berdua bijak pandai ni boleh kena tipu, mengapa? Balul. Itu kata Piramli dalam filem Tiga Abdul. Saya nampak apa yang ditunjukkan begitu. Keadaan sekarang ni. Jadi kita mengharapkan sepatutnya Datuk Ismail Sabri, yang Muhammad Perdana Menteri, diberikan kebebasan pada dia untuk membuat apa saja keputusan. Tak perlu dijadikan sebagai pepatung dalam wayang kulit. Ada dalang di belakang, kau buat begini, kau buat begini. Kalau itu berlaku, artinya Perdana Menteri kita tidak mempunyai kebebasan untuk mencernakan apa sebenarnya harapannya apabila dia diberi kesempatan menjadi Perdana Menteri. Saya cakap terus terang, dalam keadaan begini amat malang bagi negara kita. Dalam keadaan sebegini, beliau sebab saya kata dia ada satu benda yang rapuh, kerajaan yang rapuh dan akan diugut. Kalau takut pada ugutan, maka bagi saya, ya Allah, apalah nak jadi. Hari ini juga saudara, saya cakap terus terang, dah ada 5 kali ni. 5 kali saya terima kiriman embargo. Embargo ni dalam bahasa orang sok khabar dulu, selalunya menteri-menteri akan menyiarkan kenyataan dan sebagainya, tapi dia kata embargo, tidak boleh disiarkan sebelum kenyataan ini dibuat, sebelum sekian-sekian waktu. Itu embargo, maksudnya tidak boleh terpakai sebelum ini dilaksanakan. Tapi hari ini ada 5 embargo. 5 embargo yang menyiarkan senarai jemaah menteri. Itu kabinet baru daripada kononnya yang akan dilaksanakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Ada yang memulaku tu menuliskan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, Hamzah sebagai timbalan. Ada lagi keluar Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, H2O pula Syamuddin jadi timbalan Perdana Menteri. Ada pula lagi keluar disiarkan dalam viral Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, Azmin Ali pula sebagai timbalan Menteri. Lepas tu Pak Wan lah, lepas tu Peza lah. Cuma nasib baik satu sajalah, mereka tak ubah Perdana Menteri itu masih kekal pada Datuk Seri Ismail Sabri. Gamaknya kalau tidak dengan jawatan Perdana Menteri juga pun mereka nak tukar. Dan saya melihat, saya berdoa agar ini tidak berlaku. Saya akan ulas nanti apabila ada pembentukan kabinet nanti. Sebab kalaulah sebagaimana apa yang diembargokan, apa yang ditularkan, ini satu benda yang mengecewakan rakyat. Kerana saya lihat jumlahnya masih kekal. Cuma yang berubah sana sini, berubah sini. Saya mengharapkan Perdana Menteri, you must have the guts to change. Kalau menteri itu yang sepanjang beliau berada dalam kerajaan yang lalu, kalau tengok tak ada produktif, kalau tengok merosakkan rakyat, kalau tengok banyak mementingkan peribadi, maka mereka ini perlu disingkirkan. Tak ada keperluan. Sebab itu saya bercakap berkali-kali, buatlah jemaah menteri yang pendek, yang sikit. Tak perlu banyak, tak perlu ramai. Ini saya lihat masih lagi lebih kurang dalam 70 orang juga. Wang rakyat akan dibazirkan. Rakyat tentu akan kecewa di saat negara kita menghadapi permasalahan yang besar, iaitu masalah ekonomi. Jadi senarai menteri kabinet yang masuk dalam war saya ni, saya beranggapan bila ada teman-teman telefon, dah terima belum? Saya kata dah terima. Macam mana? Saya kata saya rasa ini palsu. Tapi ada satu lagi itu siap dengan ulasan bahawa Yang Berhormat yang telah dilantik ini pastikan selesaikan pemeriksaan COVID-19, bersiap sedia bila jemput oleh untuk mengangkat sumpah. Siap semua tu dengan logo kerajaan Malaysia. Saya kata kalau ini benar-benar berlaku, satu benda amat malang. Kalau inilah keadaannya, Datuk Ismail Sabri dilihat tidak mempunyai kebebasan untuk beliau melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Perdana Menteri. Kerana ada tangan-tangan di belakang beliau yang cuba untuk meletakkan kau kena buat begini, kau kena buat begini. Ini
Ini Arief Achar tak sanggup terima kenyataan masuk Sungai Buloh. Saya tak tahu apa maksud saudara, tetapi bagi saya kenyataan ini satu benda yang berat saudara. Saudara, dulu PPM dah kalah pun boleh juga jadi PM. Nah, ini banyak pertikaian sekarang ni. Apabila mereka mempertikaikan kerana UMNO parti yang kalah. Saya dah bercakap bermalam-malam, saya kata memang kena sedar diri. Warga UMNO sedar diri bahawa kita bukan parti dominan dalam kerajaan hari ini. Dominan hari ini adalah parti-parti yang bersekongkol di bawah Perikatan Nasional. PBM juga bukan dominan. Begitu juga PAS juga bukan dominan. Tapi jadi kita terimalah keadaan kita yang tak seberapa. Tetapi jangan dalam keadaan itu, jangan pula nak ganggu-gugat Perdana Menteri. Ini bagi saya tak betul, Saudara Roslan. Saya melihat keadaan ini satu benda yang tidak bijak kalau ada satu tindakan. Dan kalau ini keadaannya, jangan lupa saudara, pada 7 September nanti, apakah ada ujian keabsahan terhadap Perdana Menteri? Saya tengok Sam Rahayu tulis begini. Mula-mula dia kata ini tak perlu undian keabsahan. Kalau tak ada undian keabsahan, tak tepatlah kehendak perlembagaan. Jadi suka tak suka, Datuk Ismail Sabri kena membawa usul keabsahan ataupun legitimasinya di Parlimen. Ini tidak dilakukan oleh Yang Berhormat Tan Sri Perdana Menteri yang terdahulu. Tan Sri Muhyiddin dia tak buat. Jadi sebab itu berlarutan sampai setahun. Jadi kabarnya kalau 7 September ini 6 hari bulan mengikut takwim Parlimen akan bermula dengan pembukaan resmi oleh Duli Yang Mulia Pertuan Agong Parlimen Malaysia. Baginda akan bertitah, kita hayati. Dan 7 hari bulan, suka tak suka, perlu ada undian keabsahan terhadap beliau. Seandainya ahli-ahli Parlimen melihat ada perkara-perkara yang pelik yang tak sepatutnya berlaku, ini juga boleh menggugat kedudukan Yang Berhormat Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Kemudian, ini perlu dipikirkan juga. Beliau perlu menyediakan bajet. Ini sekarang ni dah bulan Ogos. Bajet perlu dibentangkan penghujung bulan Oktober seperti biasa. Sebab itu saya melihat dengan penuh kerisauan. Kalau bajet tak diluluskan, tahun depan nak belanja macam mana? Saya. Dan apakah kita benar-benar mencapai herd community, iaitu jumlah vaksinasinya? Saya. Yang ketakutan saya adalah still pada bajet 2022. Apakah akan mendapat sokongan semua di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat? Ini yang paling penting. Sebab dalam bajet itu nanti kalau tidak disentuh permasalahan bagaimana nak menangani masalah pengangguran 800,000 warga kita. Jadi ini juga akan memberi impak yang buruk. Dan paling penting, beliau harus memulakan keyakinan Prabu yang dari FDI. Betul hari ini Jeneral Lee Ziliong daripada Singapura membuat panggilan telefon, mengucapkan tahniah dan sebagainya. Ertinya dunia luar masih lagi nak menyantuni persahabatan dengan kita. Begitu juga dengan Pak Jokowi, menghantar kiriman tahniah dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh lalai sebab kita perlukan pelabur. Jadi pelabur-pelabur ni perlu digamit mereka untuk kembali dalam pasaran kita. Dan paling penting sekarang ni saya melihat bagaimana dengan pelaksanaan pembayaran kumpulan wang simpanan pekerja dan pelaksanaan moratorium. Ini paling penting sebab ini menyentuh tentang kehidupan rakyat. Ada kiriman teman-teman dia kata kalau boleh tak maulah sentuh lagi kumpulan wang simpanan pekerja tu, biarlah itu wang simpanan. Saya juga bersetuju, tetapi keadaan hari ini suasana ekonomi negara yang begitu tenat. Saya tidak nampak untuk kerajaan boleh memberi bulanan sebagaimana yang dihasratkan. Era zaman Datuk Seri Najib dulu boleh beri orang 1,600, 1,500. Saya tak nampak benda dia boleh dilaksanakan. Melainkan kita berhutang lagi. Bila berhutang lagi, masih lagi kita, kalau nak berhutang kena tunggu Parlimen. Dan sehingga saat ini masih lagi belum ada jemaah menterinya. Macam mana nak dibuat ni? Begitu juga dalam isu-isu kluster mahkamah. Ini perlu ditangani oleh beliau secara tuntas. Sebab persepsi rakyat ada pelbagai. Ada yang pro, ada yang kontra.
Ada yang kata sebab selama ini apa yang berlaku di perbicaraan di mahkamah, macam-macam persepsi rakyat. Dan ini juga perlu ditangani. Jadi beliau perlu melantik seorang menteri yang menjaga hal undang-undang ini, yang benar-benar tahu dan memberi kebebasan sepenuhnya. Jangan ada sebarang dukungan, sebarang tuntutan, mesti orang ni kena bersalah juga. Ini tak betul. Bagi saya tak tahulah. Jadi begitu juga peruntukan bajet di kalangan parti-parti politik, sebab mereka tahu 29-21 bulan lagi nak pilihan raya umum. Apakah kita ada duit? Dan paling besar sekali ialah peningkatan kes COVID yang masih belum lagi tuntas. Hari ini 19,000, tak tahu lagi macam mana besok. Walaupun hari ini kita terima susut, tapi bolehkah dipertahankan kesusahan itu? Sebab jadi kena ada semak balik. Dan saya terkejut tadi bila Yang Mohd Perdana Menteri masih lagi membuat kenyataan bahawa kita akan membeli lagi vaksin. Ini membuatkan saya tersentak. Sebab saya ingin mengulangi lagi bahawa dalam parlimen, masa pembentangan bajet dulu, Khairi Jamaluddin kata kita akan mengadakan suntikan vaksin kepada sekitar 23 juta rakyat kita. Dan peruntukan telah dikeluarkan bernilai 3 bilion. Lepas itu dengar ceritanya tambah lagi, tambah sana, tambah sini. Tetapi 3 bilion telah digunakan. Apakah tidak mencukupi? Atau apakah wang itu tidak tuntas untuk mendapat bekalan vaksin? Sedangkan semua orang tahu bahawa vaksin ini, pembelian vaksin ini penuh dengan 1000 persoalan. Samping itu, bagaimana vaksin yang diumumkan oleh Menteri Luar? Yang Muhammad Datuk Isyamuddin, dia kata dapat lagi bantuan budi murni daripada Raja Arab. Macam mana dengan EU, European Union, yang mengatakan mereka juga ada memberi sumbangan vaksin kepada kita. Macam mana Duta Amerika menyatakan kerajaan negara Amerika juga memberi sumbangan vaksin kepada negara kita. Bagaimana juga kerajaan Jepun, kerajaan China. Dan kadang ini jadi bila diumumkan bahawa ada peruntukan khas nanti untuk pembelian lagi vaksin, apakah vaksin yang ada sekarang ini tak mencukupi? Apakah bajet itu mengatasi? Ini something bagi saya sesuatu yang perlu dipersoalkan. Dan ini menteri yang bertanggungjawab tak boleh lari. Dan beliau tak perlu takut. Datuk Yang Muhammad Ismail Sabri tak perlu takut. Kena buka, kena siasat sejauh mana vaksin ini jumlah itu mencukupi. Dan paling penting hari ini saya terimalah satu isu yang dibangkitkan oleh sahabat saya, pelayar, saudara Asyari Ahmad. Dia kata masalah yang dia lihat sekarang ni di tempat beliau, hari ini ada walk-in untuk orang mendapatkan vaksin. Jadi ramai yang pergi itu kadang-kadang bawa anak. Jadi dia rasa gerun kerana melihat mereka ramai sangat. Dan tidak ada penjarakan sosial. Benar macam mana berlaku di KLCC, berlaku di PWTC, tidak ada penjarakan sosial. Dibiarkan rakyat. Ini di Kuala Lumpur, bagaimana tempat lain yang tidak ada penjarakan sosial. Artinya mereka yang melaksanakan vaksinasi ini tidak tuntas mengikut SOP-nya. Jadi saudara Asyari Ahmad, dia rasa gerun. Dia tengok benda tu, dia kata, jadi sebab itu dia tak jadilah nak hantar anak dia untuk membuat suntikan vaksin kerana dia takut. Macam saya katakan dulu lagi, saya dah beritahu, hantar ke klinik, biarlah klinik yang buat vaksinasi itu. Apa masalahnya? Tempatnya satu tempat kecil, tapi orang yang datang nak buat vaksin ini walk-in ni ramai. Jadi sebab itu sesuatu keputusan yang mahu dilakukan perlu diperhalusi satu persatu. Tak boleh terus buat pengumuman, jadi bila orang tumpu begitu dan tak terkawal. Bila tak terkawal, benda ini mendedahkan warga terhadap jangkitan virus corona. Jadi sekarang ni kita tak tahulah siapa menteri bertanggungjawab. Tapi jangan lupa, Yang Muhammad Datuk Ismail Sabri adalah menteri yang dipertanggungjawabkan berhubung dengan vaksin ini. Jadi beliau masih lagi boleh ada upper hand untuk memberi arahan kepada semua pusat-pusat vaksin ini. Mesti ada SOP-nya, mesti ada tata caranya. Tak boleh main sembrono begitu, biarkan orang beraturnya, rapat-rapat, tidak ada penjarakan sosial, perlu dikawal. Dan pelaksanaan itu mesti dilakukan dengan sebaik mungkin. Saya melihat sebenarnya sekarang, saudara, saya takutlah sebab peruntukan kerajaan sekarang ini semakin menipis.
untuk tahun 2021 ini peruntukan kerajaan semakin menipis. Wang saya rasa sebab sebelum Dato' Tan Sri Muhyiddin meletak jawatan, kabarnya membuat pinjaman sejumlah 11 bilion. Artinya berlegal pada angka pinjaman. Apakah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri mengambil alih pemerintahan negara ini dalam keadaan yang sentiasa berhutang? Hutang kena bayar. Ini masalah besar sebenarnya, bukan sikit. Kalau berhutang, mana dalam tabung tak ada duit. Selama hari ini kita punya banyak wang. Penghasilan daripada Petronas, penghasilan jualan dari cukai, daripada jualan kelapa sawit dan sebagainya. Dan sekarang ni berhutang. Bila berhutang, tentulah peruntukan itu terlalu tipis. Dan kalau begitu keadaannya, rakyat yang amat mengharapkan, rakyat tak ambil tahu. Rakyat kata, I don't care. Kami nak hidup. Sebab itu bakul makanan perlu berjalan balik. Tapi hari ini bakul makanan seolah-olah hilang. Yang kita lihat sekarang ni tumpuan di Yan Kedah. Okeylah. Baguslah benda begitu, pergi tumpu tempat yang mengalami bencana. Tapi jangan lupa seluruh negara masih lagi tidak mempunyai makanan yang cukup. Bakul makanan setiap wakil rakyat, apakah peruntukan 300,000 pada setiap wakil rakyat itu sudah habis? Kalau sudah habis perlu ditampung lagi. Bila tampung lagi dengan peruntukan yang semakin tipis ni, boleh ke terlaksana? Dan kalau rakyat melihat ramai lagi pelantikan anggota kabinet, tentulah rakyat akan marah. Ini keadaan saya tak tahu macam mana. Dan perlu dipikirkan bantuan 1,500 sebulan tu. Dalam keadaan sekarang ni, rakyat dah tak nak buat apa. Dan jadi kerajaan, pimpinan Abang Long, Ismail Sabri harus memikirkan juga tentang BRIM. Mesti diwujudkan balik. Kalau tidak, nanti mereka akan hilang keyakinan. Kalau hilang keyakinan, tumbang lagi. Itu di peringkat rakyat. Bagaimana dengan peringkat wakil-wakil rakyat yang lain? Jadi, kena ingat, rakyat akan sentiasa memerhati dan menanti terus pimpinan Datuk Ismail Sabri jangan mengulangi kegagalan yang lalu. Itu pandangan saya, saudara. Sebab pahat tukul berbunyi terus. Jadi saya sekadar mengingatkan agar kaki tangan, orang keliling beliau, pegawai-pegawainya jangan pula menyebabkan warga UMNO pertama marah. Ini bukan marah tau, ini ingat. Nasihat kata P.Ramlee. Ini kenapa mau UMNO masih lagi dalam dilema. Belum lagi tuntas, belum lagi selesai masalahnya. Sebab UMNO baru-baru ini sebelum ketiadaan Kerajaan Perikatan Nasional, jangan lupa UMNO ditekan oleh ROS. Sedangkan parti-parti lain tak kena. Parti lain yang datang pukang, yang tak ada mesyuarat apa semua tu dibiarkan saja. Sedangkan UMNO yang melaksanakan tugasnya, tiap-tiap cawangan bersama dipersoalkan. Dan dalam keadaan sekarang ini, UMNO pula dipaksa. Apakah masih mahu dilaksanakan dendam terhadap parti UMNO? Ini mesti dilaksanakan. Maksud saya disamun. Siapa tu? Saudara Salbiah binti Omar. Jika tabung negara pun dah disamun, bagaimana laksanakan tugasan kepada rakyat? Memang betul Puan Salbiah. Saya bersetuju dan saya bersetuju. Sekarang ni dia kena cari balik. Mereka dah menyamun, kena minta balik. Kalau kantung negara dia disamun, dia kena cari, kena kejar mereka ni. Tak perlu hanya sekadar buat baru. Saudara YB Amir, Datuk Seri Ismail Sabri perlu konsult pakar-pakar ekonomi seperti Datuk Seri Najib dan juga Tengku Razali untuk membantu. Ini perlu. Tapi yang kita lihat semalam, lepas angkat sumpah, dia pergi jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin. Lepas tu dia jumpa dengan PAS. Okey lah tu, Kerajaan Perikatan Nasional, tak apa. Kamu belakangkan Presiden UMNO pun tak ada masalah. Presiden UMNO tak akan berjauh hati. Kamu belakangkan Datuk Seri Najib pun, Datuk Seri Najib tak akan mengambil hati. Sedangkan sebelum kamu meminta sokongan, boleh pergi rumah Datuk Seri Najib, boleh pergi jumpa dengan Datuk Seri Zahid. Tak ada masalah. Itu bagi kita tak ada masalah pun, kita tahu. Anda perlu menyantuni PAN, menyantuni PBM. Tetapi
dalam keadaan ini menyantuni masalah yang ada, perlu berjumpa dengan Dr. Najib, fikirkan, jumpa dengan Tengku Razali, jumpa dengan Dr. Presiden, apa nak buat. Kerana kalau gagal, anda mencerminkan kegagalan Parti UMNO. Ini benda besar. Dan sekarang ni you dah jadi Perdana Menteri. Sepatutnya dah panggil lah pegawai ROS. Tak boleh biarkan tergantung. ROS mengikut yang kita tengok dalam 2-3 hari lepas membuat pengakuan bahawa ROS ditekan supaya mengenakan tindakan terhadap UMNO. Ini tak tuntas lagi. Dan saya ingat lagi ungkapan kata-kata kenyataan Yang Muhammad Perdana Menteri sebelum jadi Perdana Menteri, dia kata saya tidak akan izinkan UMNO dimatikan. Betul. Perlu laksanakanlah. Jadi ROS kena buat pengumuman. Mesti ada pengumuman supaya warga UMNO lega. Kalau tidak nanti warga UMNO meledak di bawah. Begitu juga dengan pendakwaan terpilih dan sebagainya. All this need to be stopped. Jadi dalam waktu yang sama, kabinet yang dibentuk nanti mestilah kabinet yang kecil, tak perlu besar. Seboleh mungkin janganlah kita beri kuasa pada katak-katak daripada UMNO yang melompat ke sana. Sebab saya melihat bahawa jangan lupa daripada UMNO ada 16 orang yang menjadi katak yang melompat dalam PBM dahulu. Beliau waktu itu marah kerana waktu itu beliau sikapnya sebagai naib Presiden UMNO, marah mereka yang melompat dan sebagainya. Dan kalau mereka ini juga diberi tempat, tentulah warga UMNO kata apa ni cakap tak sempat bikin lah. Saya melihat keadaan ini. Dan paling penting saudara, jangan lupa apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dia buat kenyataan, dia kata dia menerima keputusan dengan hati terbuka, tetapi dia minta warganya supaya bekerja kuat untuk menghadapi pilihan raya 15. Jadi kalaulah Parti Keadilan sudah pun mula gerak kerja, UMNO masih lagi dalam keadaan leka, seronok, dapat jadi Perdana Menteri, huha sana, huha sini, dan rakyat tidak disantuni, pengundi-pengundi lebih kurang 8 juta orang tak disantuni, pengundi baru. Maka saya melihat bahawa UMNO seolah-olah menggali lubang kuburnya sendiri. Pimpinan UMNO mesti serius. Sebab ini masalah besar. Saudara, ini masalah besar yang kita 21 bulan bukan tempoh yang panjang, pendek saja. Saudara, ini kenyataan daripada pimpinan Pakatan Harapan sebegitu. Dan UMNO perlu. Dan waktu sekarang ini saya mengharapkan agar Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi dapat memulakan gerak kerja mencari calon-calon muda. Ini perlu dilaksanakan. Kalau tidak nanti wa ta'al quyub. Sebab kalau pemimpin muda tak disantuni, tak diberi peluang kali ini, saya rasa UMNO menghadapi jalan yang paling sukar. Sebab hari ini tuntutan akar umbi, mereka kalau boleh nakkan yang baru. Kalau boleh mereka nak sekurang-kurangnya 70%. Yang ada yang lama tu mereka yang kental jiwanya, perjuangan pada parti itu okey. Tetapi kalau mereka yang kita lihat goyah pendiriannya, sekejap ke kiri, sekejap ke kanan, dan ini masa tak ada ruang. Tidak ada ruang kepada Presiden UMNO untuk berlapang dada dalam menentukan kepimpinan UMNO untuk ditonjolkan sebagai calon. Saya cakap terus terang, daripada Perlis bawalah sampai ke Sabah. Betul, Sabah ada dia punya ini apa dia panggil apa, lupa saya. Otonomi, Sabah ada otonomi. Okey, tetapi kena beritahu pada Presiden Ketua Perhubungan Sabah, walaupun kamu ada otonomi, tolonglah santuni ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi yang muda. Begitu juga di peringkat Semenanjung. Di Perlis perlu ada salinan. Kita tak mahu lagi melihat mereka-mereka yang khianat pada parti, yang menjual kenyataan, yang mengguriskan hati warga UMNO. Begitu juga di negeri Kedah. Mana mereka yang dilihat bersekongkol sana, yang ada yang sikapnya seperti lalang, dan ada kes di belakang tu, perlu digugurkan walaupun dia menjawab jabatan tinggi. Tidak ada keperluan. Walaupun nanti mungkin Datuk Ismail Sabri melantik beliau sebagai menteri, dan tidak semestinya menteri itu diturunkan, kerana ini adalah kuasa mutlak Presiden dan Majlis Tinggi untuk memilih calon-calon. Begitu juga di negeri Perak. Tak ada keperluan mereka-mereka yang melihat seolah-olah menentang UMNO. Dan impian, harapan warga UMNO akar umbi lain tidak untuk melihat
bahawa calon-calon dalam tempoh 2 bulan ini perlu dikenal pasti datang daripada muka-muka yang lebih segar, lebih baru untuk membawa kembali obor UMNO. Kalau tidak, saya tak tahu apa akan jadi pada UMNO. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.